Qala An-Nawawi, ini tulis, pelajar tulis. Contoh lembut Imam Nawawi tapi tegas. Imam Nawawi ni lembut orangnya tapi tegas dalam menyampaikan sunnah. Wa amma qawlu man la tahqiqa indahu. Nawawi kata, adapun halnya pendapat orang yang menyatakan bahawa bahasa dia lebih keras. Tulis mula terjemahan. Adapun Imam Nawawi ini dia tegas. Bila dia tegas, dia bagi satu kata-kata yang begitu besar. Wa amma qawlu. Adapun kata-kata orang yang la tahqiqa indahu. Maknanya tidak ada penelitian tentang sunnah di sisinya. Dia kata apa? Anna salamal mar, salam seseorang yang kita lalu tu menyebabkan dosa bagi orang yang kita lalu tadi. Kita tahu orang ni duduk sibuk, kita beri salam. Jadi kita menjadi penyebab dia berdosa sebab tak jawab salam. Orang tu kata. Nawawi kata apa? Fahuwa jahalatun zahiratun wa ghabawatun bayyinatun. Tengok. Imam Nawawi kata perkara ini, pendapat seperti ini merupakan kebodohan yang nyata. Jahalatun zahirah, tulis mula terjemahan. Perbuatan seperti ini adalah merupakan kejahilan yang zahir dan kebodohan yang nyata. Penterjemah kita dia kendorkan ayat Nawawi ni. Kita nak tegas Imam Nawawi. Contoh ketegasan Nawawi dalam apa? Dalam menyampaikan sunnah. Nawawi kata, orang yang kata lagu ni tak boleh bagi salam kepada orang yang kita sangka tak jawab, takut dia jadi dosa. Fahuwa jahalatun zahiratun wa ghabawatun bayyinatun, satu kejahilan yang nyata, kebodohan yang nyata. Fa innal ma'murat asy-syar'iyyah la tasqutu 'anil ma'mur biha bimithli hadhil khayalat. Imam Nawawi kata, sesungguhnya perintah syarak tidak gugur dengan khayalan seperti ini. Jadi kita jangan, maka pejuang-pejuang Islam, anak-anak kita ni, kita semua ni ahlus sunnah. Kita ni siapa? Ahlus sunnah. Setiap ada yang sahih, yang warid dari sunnah Nabi, sampaikan pada masyarakat. Walaupun orang tak suka. Pelik awak ni. Orang lain baca lagu lain, awak nak baca ni. Kata ni hak Nabi ajar, kenapa kita tak boleh baca? Kau orang marah. Tengok. Orang ni takut berdosa orang sebab tak jawab salam. Nawawi kata jahalatun zahira wa ghabawatun bayyinah. Jadi kalau kita kata kita ajar hak sunnah ni, kau orang marah, ini termasuk dalam teguran Nawawi, jahil yang nyata dan kebodohan yang sangat teruk. Jadi kita tegas dengan sunnah, jangan main-main. Tengok Imam Nawawi dalam masalah ini sangat tegas. Jadi Nawawi kata jangan. Perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah syarak tidak digugur dengan semata-mata khayalan. Orang yang tak terima, orang yang tak nak pakai, orang yang tak nak dengar, biarkan. Kerja kita menyampaikan hak, menyampaikan tanggungjawab. Walau nazarna ila hadzal khayalil fasid, dengan Nawawi kata ni. Tengok dia terjemah yang kita kurang puas hati malam ni. Oleh kerana perkara-perkara syariat yang diperintahkan tidak akan gugur daripada orang yang diperintahkan untuk melakukannya hanya berdasarkan khayalan-khayalan sebegini. Itu terjemahan. Kita terjemah Arab. Dia kata, lau nazarna ila hadzal khayalil fasid, kalau kita tengok pada sangkaan khayalan yang tak betul ini, la tarakna anil inkaral munkar, banyak benda yang kita tak nak ingkar, benda munkar. Ala man fa'alahu jahilan kaunuhu munkaran. Jadi dia tak tahu benda tu munkar, dia buat benda munkar, kita nak larang takut dia marah. Maka Nawawi kata banyaklah benda-bendanya pakat tak ingkar munkar. Wa ghalaba ala zannina annahu la yanzajidu biqaulina, semata-mata kita kata puak ni kalau kita larang pun dia tak dengar. Puak ni kalau kita larang pun dia tak dengar, tak boleh. Jadi kalau kita larang tak dengar, kita kena larang juga. Dia dengar tak dengar, itu cerita lain. Tengok ni.
Apabila kita berpegang pada prasangka seperti ini, tengok kita. Apabila kita berpegang pada prasangka seperti ini, maka jelas kita akan meninggalkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar ke atas orang yang tidak mengetahui bahawa yang dilakukan itu adalah satu mungkar. Tengok orang perempuan tak tutup aurat. Kita tahu benda tu mungkar, maksiat. Kita tak tegur. Sengih pula kita. Ambil gambar sekali dengan ustaz. Ustaz tu lupuh gambar pula. Wanita tak tutup aurat. Dia ingat tak apa lah. Okey, terpakai aku. Ustaz ambil gambar sekali dengan aku. Dia post di Facebook dia. Enggak ada jadi. Besar kerusakan ni. Punah banyak dengan sebab kita. Maka Nawawi kata apa? Kalau kita sangka lagu ni, kita larang orang tak dengar, kita pun tak larang, maka ramailah perintah amar ma'ruf tergendala dengan sebab ini. Bahkan lebih jauh, dia tidak akan berhenti daripada perilaku tersebut. Dia tak akan berhenti sebab dia kata tak ada orang engkar pun dia, tak ada orang tegur pun dia. Tengok ni. Tidak diragui lagi bahawa kita tidak mungkin meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar hanya lantaran sebab-sebab seperti ini. Jadi kita jangan tinggal seperti ini. Jadi boleh jadi dengan sebab kita tegur, dia berhenti. Saya bila baca kata-kata Imam Nawawi, kita terasa lemahnya kita, taksir, orang panggil cuainya kita dalam ilmu dakwah. Sebab kita banyak, dia panggil pelesif sekarang ni. Takut nak jaga diri, takut orang marah. Biarlah hak sunnah tak berjalan apa tak apa, asalkan kita selamat. Hati-hati. Satu cerita, ni bukan nak memuji kita, tapi nak cerita pengalaman yang ana terkejut. Ana pergi ceramah satu masjid di Ibu Negara, masjid besar. Pagi Sabtu saya ceramah, malam tu ada sekumpulan syekh bergendang sampai pukul 12 malam di masjid. Bertahu-tahu kita pergi. Yang peliknya budak hak tidur di masjid, terpagi esok dia ngaji dengan kita pula. Budak ni tak tahu apa ni, malam bergendang, pagi ni mari ngaji sunnah dengan kita. Tiba-tiba bertukar imam. Imam bertukar, dia mari cerita dengan saya, dia kata, "Ustaz, saya nak ustaz tegur acara yang dia buat bergendang dalam masjid ni mungkar." Ana pada waktu itu takdir Allah Ta'ala nak tukar, pindah ke masjid lain kuliah. Kita bertegur 10 minit. Baca hadis, baca pandangan-pandangan ulama tentang bergendang dalam masjid ni mungkar. Jadi habis salah dengan imam, kita bertukar ke masjid lain. Tamak dah kuliah situ dengan teguran tadi. Berapa tahun lepas pada tu, banyak tahu, mungkin 5 atau 6 tahun. Ana pergi, dia pula pergi situ, tidak tetaplah berkala. Ana kata, apa cerita dengan sahabat-sahabat kita yang duduk mengendang di masjid? Dia kata, anda tak tahu. Kata, imam tak bagi tahu, macam mana saya nak tahu? Dia kata, jazakallahu khairah. Lepas daripada malam tu, yang saya tegur, pagi tu, AJK masjid buka mata. Rupanya AJK masjid ni tak tahu apa. Dia AJK, dia tahu menguruskan duit masjid banyak-banyak, tapi dia tak tahu dari sudut benda-benda yang tak baik berlaku dalam masjid. Kita nak tak boleh nyalahkan dia. Dia orang biasa. Dia berkhidmat untuk masjid. Dia kata, bila kita sebut AJK buka mata, mereka pun buat mesyuarat, stop bergendang. Nak kuliah, nak qasidah silakan, tapi bergendang tidak ada. Kita pun Allahu Akbar, rasa nak meniti air mata. Sepatah 10 minit yang kita nasihat, telah buka minda bertahun-tahun orang tu duduk bergendang di masjid. Kita kata subhanallah. Tengok, Imam Nawawi kata. Imam Nawawi kata apa? Dengan sebab sangkaan kita orang tak dengar, kita pun tak engkar benda mungkar. Maka berterusanlah kemungkaran dan banyaklah perkara yang terjadi benda yang tidak baik. Allahul musta'an. Baik, Imam Nawawi kata, tengok dalam kitab. Dalam kitab dia kata apa tu? Wa nazairu hadza seumpama ini kathiratun ma'rufah. Maknanya contoh seperti ini. Seperti sangkaan orang ni banyak, tapi kita kena buat. Contoh lagi. Ini tak ada dalam buku, tuan-tuan tengok tanda ada kitab.
Dalam kitab Syarhul Muhazzab, Syarh Al-Muhazzab ni maknanya Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, nama dia Al-Majmu'. Tulis pelajar-pelajar. Wa amma ma yaf'aluhu awamul fuqara wa shibhuhum min sujudihim baina yadayil masyarikh wa baina yadil masyayikh. Adapun perbuatan sujud orang-orang awam fuqara. Fuqara ni dia panggil ahli sufi, ahli ibadat. Dan orang yang serupa dengan mereka di hadapan guru-guru. Nak hormat ketuk guru, perau pakat sujud. Berlaku tak berlaku? Tengok dalam YouTube boleh tahu. Kita tuduh, orang kata ustaz ni tuduh macam-macam. Cari sendiri YouTube. Sujud pada guru berlaku. Imam Nawawi kata apa? Wa rubbama kanu muhdithin, ada kalanya mereka sujud tak ada wudu. Fa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Ini haram perbuatan ini dengan ijma' ulama. Wa sawa'un fi zalika kana mutatahiran aw ghairu. Sama aja, dia ada wudu ke tak ada wudu, sujud ke tak syekh, haram. Wa sawa'un istaqbala al-qiblat am la. Sama aja, dia ngadap kiblat ke tak ngadap kiblat. Tak syekh duduk depan dia sujud. La. Tengok ni. Wa qad yatakhayyalu katsirun minhum anna zalika tawadhu'. Sebahagian orang-orang yang melakukan sujud tadi duk khayal, duk mikir bahawa sikap ini adalah tawadhu', rendah diri kepada syekh, kepada guru. Wa kasran lin nafsi, menundukkan hawa nafsu. Kami ni bukan sembah tok syekh, hormat kepada guru sampai sujud. Nawawi kata haram perbuatan itu. Itu akal darajat haram, lebih tinggi lagi berat. Wa hadza khata'un fahishun, Nawawi kata ini adalah satu kesalahan yang berat, yang teruk. Wa ghabawatun zahiratun, kebodohan yang sangat melampau. Fa kaifa tuksarun nufus, bagaimana kita nak pecahkan nafsu kita, au tataqarrabu ila Allah taala bima harramahu, macam mana kita nak pecahkan nafsu ataupun nak beribadat mendekatkan Allah dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka saya kata rahimakallahu ya Nawawi, Allah Taala bagi rahmat kepada Imam Nawawi, dia lembut tapi tegas dalam menjaga sunnah dan tegas dalam menjaga syariat. Ini penting. Pelajar-pelajar, kita kena belajar ilmu ni sangat jelas, sangat jelas. Jangan duk main-main. Tegur. Orang dengar, alhamdulillah. Tak dengar, lepas tanggungjawab.